Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ustazah Fazlina. Kali ini kita akan masuk dalam bidang sirah bagi tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Ini adalah maksud hijrah dari segi bahasa. Kita lihat pula hijrah dari sudut penghijrahan Rasulullah SAW. Faktor utama berlakunya hijrah ke Madinah adalah kerana Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Hijrah di sini bermaksud perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Apakah sebab yang mendorong berlakunya peristiwa hijrah? Kita boleh lihat kisah ni di dalam buku teks, muka surat 135. Merujuk buku teks, muka surat 135, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah SWT memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Di sini ada dua faktor yang Ustazah gariskan, iaitu sebab-sebab yang mendorong berlakunya peristiwa hijrah ialah musyrikin Mekah menggunakan kekerasan dan bagi menyekat dakwah Islam, dan yang kedua, umat Islam menerima ancaman dan siksaan. Kita lihat pula pada perancangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam perancangan hijrah Nabi Muhammad SAW ada 4 individu yang terlibat yang ditugaskan untuk membantu hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pada individu yang pertama, iaitu Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang musyrikin. Kita lihat pada individu yang pertama, iaitu Abdullah bin Uraikid. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, Abdullah merupakan seorang musyrik, iaitu orang yang bukan beragama Islam. Beliau ditugaskan dan diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih ialah jalan jauh yang mencabar yang jarang dilalui. Tujuan menggunakan jalan yang jauh yang jarang dilalui adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki. Kita lihat pada individu yang kedua,
yaitu Abdullah bin Abi Bakrin, yaitu anak Saidina Abu Bakar. Individu yang kedua ialah Abdullah bin Abi Bakrin. Beliau ditugaskan memberi maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda berada di Gua Thur. Tujuannya untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Seterusnya, kita ke individu yang ketiga, iaitu Asma binti Abi Bakrin. Kita lihat kepada individu yang ketiga yang terlibat dalam perancangan hijrah Nabi Muhammad SAW, iaitu Asma binti Abi Bakrin, iaitu seorang wanita, anak kepada Saidina Abu Bakar. Beliau ditugaskan menghantar makanan dan tujuannya untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Seterusnya kita pergi kepada individu yang terakhir, iaitu Amir bin Fukhairah. Individu yang terakhir ialah Amir bin Fukhairah. Beliau ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Seterusnya, kita ke bahagian latihan. Setelah Ustazah menjelaskan beberapa tajuk berkaitan hijrah membawa rahmat dalam bidang sirah, Ustazah ingin anak-anak murid Ustazah tuliskan dan senaraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Tuliskan atau senaraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.